Sebab itu saudara-saudari sekalian, hijrah is all about perubahan sikap. Jangan jadi orang buruk perangai, hati busuk bagaikan bangkai, halal diambil, haram dipakai, aib menimpa, malu terbarai. Perangai elok tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela, agama dijunjung atas kepala. Seimbangkanlah antara iman dengan takwa, antara ilmu dengan amal, antara lahir dengan batin, antara kerja dengan lidah. Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna 'ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan segala ketentuan darimu, jadikanlah kami sabar menerima ujian daripadamu, dan didiklah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmat-Mu. Yang berbahagia Brigadier General Omar bin Haji Dawami, TUDM, Nazir Masjid Pangkalan Udara Subang. Seterusnya yang berusaha Major Abdul Malik bin Kamaruddin Al-Hafiz, Pegawai Agama Kanan Pangkalan Udara Subang. Seterusnya yang diraikan seluruh barisan wira dan wirawati sentiasa di angkasa raya. Seterusnya yang diraikan juga div-div kehormat, pegawai memerintah, ketua cawang, pegawai eksekutif pangkalan, para pegawai, middle level managers, anggota-anggota dan juga staf awam. Dan diraikan juga warga Angkatan Tentera Malaysia umumnya dan warga Pangkalan Udara Subang khasnya. Tidak dilupakan juga kepada warga Markas Pemerintahan Operasi Udara dan Markas Pemerintahan Bantuan Udara, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan seluruh para jemaah Masjid Pangkalan Udara Subang. Tak lupakan kepada para pelayar yang mengikuti siaran kita, yang menonton dari utara kita doakan moga sejahtera, yang menonton dari timur didoakan terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. InsyaAllah di dalam perbicaraan kita bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu hijrah di mana nak bermula. Tuan-tuan sekalian, sempena bulan hijrah ini ataupun bulan Muharram ini, kita kebiasaannya akan mengenang peristiwa hijrah. Namun perlu difahami bahawa ini tidaklah bermakna hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Muharram. Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah itu adalah pada hari Khamis, bersamaan 26 hari bulan Safar, bersamaan 9 September tahun 622 Masihi, iaitu Nabi bergerak ke Gua Thur terlebih dahulu. Jadi dalam perjalanan Nabi bergerak ke Gua Thur itu, Nabi singgah dulu di Thur selama 3 hari. Dan perlu kita fahami, kalau kita belajar geografi kedudukan Mekah Madinah, Gua Thur ini adalah lokasinya bukan dalam perjalanan ke Madinah. Dia adalah strategi Nabi U-turn dulu ke belakang. Umpama tuan-tuan dari Pangkalan Udara Subang nak ke Mindef misalnya, jadi sepatutnya kita nak ke Mindef ada jalan terus sajalah. Ini tidak. Tuan-tuan daripada Pangkalan Udara Subang patah ke belakang ke Setia Alam, seolah begitu. Duduk di Setia Alam 3 hari, barulah bergerak semula pergi ke Mindef. Itu contohnya. Sepatutnya jangan patah ke belakang daripada Pangkalan Udara Subang nak ke Mindef, singgahlah saja di Kelana Jaya ke, di Kota Damansara ke, mana on the way dalam perjalanan. Begitulah Nabi, dia tidak singgah dalam perjalanan, dia patah ke belakang. Apa sebab Nabi buat pergerakan begitu?
Ini sebab nak kelirukan musuh. Kenapa nak mengelirukan musuh? Ini kita akan cerita kalau ada masa nanti. Jadi pendek cerita, Nabi pun bergerak daripada Mekah pergi ke Gua Sur dan sampai di Juhfah. Juhfah ni letaknya kurang-kurang 180 km lah daripada Mekah. Dia ada satu simpang junction antara Mekah dengan Madinah. Jadi maknanya kalau Nabi dah masuk junction itu, dah tinggalkan Mekah lah. Jadi Nabi pun berhenti di situ. Nabi termenung. Agak lama Nabi termenung. Sehingga dari riwayat menyebut datang Jibril AS bertanya, kamu rindu Mekah? Nabi jawab, ya, rindu kepada Mekah. Maka Jibril beritahu, Allah akan balikkan kamu semula ke Mekah satu hari nanti dengan penuh kejayaan. Satu hari nanti kau akan balik dengan kegemilangan. Lalu ketika itulah Nabi ucapkan, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Aku tidak pernah temui negeri yang lebih baik daripada engkau, wahai Mekah. Dan tidak ada negeri yang lebih aku sayangi daripada engkau, wahai Mekah. Kalau bukan kerana kaummu, iaitu Quraisy, telah menghalauku, nescaya aku tidak akan tinggalkan engkau, wahai Mekah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu bila sebut Juhfah ini, tempat Nabi bermonolog dengan kota Mekah ini, teringat saya satu doa. Nabi pernah doa semasa Mekah dilanda wabak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berdoa, Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina makkata au ashidda wa sahhihaha lana wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hummaha faj'alha bil Juhfah. Kata Aisyah, Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami cinta kepada Mekah, atau bahkan lebih daripada itu. Dan ya Allah, berikanlah berkat kepada kami dalam timbangan mud dan sa' kami, dan sihatkanlah atau makmurkanlah Madinah kepada kami, dan pindahkanlah wabak Madinah ini ke Juhfah. Jadi Nabi pernah doa supaya wabak dipindahkan daripada Madinah pergi ke Juhfah. Sebab itu tidak keterlaluan kalau kita katakan dalam suasana pandemik ini, mari kita ubah strategi berdoa, kita pindahkan pandemik ini, wabak ini ke tempat lain. Tapi masalah kita nak pindah ke mana? Satu dunia sedang menghadapi benda yang sama. Pindahkanlah tengah pulau-pulau di mana yang ada kita tahu, campakkan ke sana misalnya. Dia selesai. Nabi pun sampai Juhfah, kemudian Nabi bergeraklah ke Madinah. Dan pada hari Isnin 1 Rabiul Awal Nabi bergerak, dan Nabi tiba di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 20 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi telah melakukan perjalanan selama seminggu, dan Nabi sampai di Quba, Nabi duduk selama 4 hari. Selepas Nabi berehat 4 hari, Nabi mulakan site visit ataupun lawatan ke Madinah. Nabi bergerak daripada Quba pada 12 Rabiul Awal, hari Jumaat, bersamaan 24 September tahun 622 Masihi. Nabi pergi site visit, belum pindah lagi. Nabi baru tengok survey mana nak letak rumah, mana nak buat masjid. Site visit lah. Kemudian Nabi balik semula ke Quba. Dan Nabi balik ke Quba, Nabi rehat lagi 10 hari. Kemudian selepas 10 hari itulah, barulah Nabi pindah betul daripada Quba ke Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi. Maknanya total pergerakan perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah itu totalnya 25 hari. Cuma timbul pertanyaan, apa sebab kita sebagai umat Islam khususnya di negara ini, kita mengadakan sambutan Ma'al Hijrah? Apa sebab? Tadi dah sebut Nabi bukan hijrah pada bulan Muharram. Kita mengambil sempena perisytiharan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Umar telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Puncanya adalah ada dua riwayat. Ada satu riwayat daripada Maimun bin Mahran dan ada satu riwayat daripada Asy-Sya'bi, iaitu para pembesar di zaman itu agak keliru dengan sistem surat menyurat yang ada di zaman Sayyidina Umar. Bahkan zaman sebelum-sebelumnya pun mereka dah ada kekeliruan kerana suratnya tidak ada tahun. Ini kerana orang Islam ketika itu tidak memiliki tahun tersendiri. Adapun tamadun-tamadun di luar seperti di Rom misalnya, mereka telah pun memiliki kalender yang begitu lama digunakan. Misalnya di Empire Rome, mereka gunakan kalender Julian
yang telah pun wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi, diperkenalkan oleh Julius Caesar. Jadi orang Islam masih lagi meletakkan tahun berdasarkan peristiwa. Tahun gajah, tahun banjir, tahun kepala air, contohlah kalau ada. Jadi dia hanya tahun-tahun itu saja diingat. Jadi dari segi pengurusan pentadbiran kurang cekap. Jadi Sayyidina Umar lantas mengatakan, du'u linnasi syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Buatkan satu pegangan pada masyarakat, satu acuan supaya mereka boleh mengenali tahun ini bila. Jadi dibincangkanlah di kalangan cendekiawan, apakah tarikh yang sesuai untuk kita bincangkan, ambilkan. Fajma' rayahum ala anal hijrah kanat 10 sinin fakatabu tarikh min hijratin Nabi. Jadi para sahabat telah sepakat bahawa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan pada akhirnya mereka letakkan perhitungan tahun Qamariyah berawal dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh rujuk dalam Tarikh At-Tabari. Walaupun ketika itu banyak cadangan nak diambil tahun pertama Islam ni daripada apa? Ada yang mencadangkan kita ambil daripada Maulidih wa ma ba'athih wa wafatih. Ada yang cadang kita ambil tahun Maulid Nabi sebagai permulaan tahun Islam. Ada yang cadang kita ambil tahun Nabi dia lantik menjadi Rasul sebagai tahun permulaan Islam. Ada yang kata kita ambil tahun Nabi meninggal atau wafat. Jadi semua perbincangan telah dibuat. Akhirnya mereka bersetuju untuk mengambil hijrah. Apa sebab hijrah? Kerana hijrah lebih signifikan. Maulid ataupun tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi, kata para sahabat, dia masalah la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yin sanah. Perbahasan tarikh Nabi Nabi meninggal, Nabi dilahirkan atau bila Nabi jadi Nabi, itu tak ada ketentuan tarikh yang tepat. La yakhlu, tidak sunyi daripada perdebatan, perbahasan fi ta'yin sanah, bila tahun yang sebenarnya. Hatta sampai kita sekarang ni pun sambutan Maulid masih lagi ada yang mengatakan apa yang kita buat ni kurang tepat. Bukan tak betul, kurang tepat. Kerana tarikhnya adalah tarikh wafat Nabi, bukan yang tarikh lahir Nabi. Jadi tak selesai lagi perbahasan. Begitu juga mereka mengatakan tarikh wafat mereka tolak juga. Sebab lima tuwukki'a bizikrihi minal asafi ali. Nanti orang Islam akan sentiasa bersedih bila nak sambut tahun baru sebab mengenangkan kematian Nabi. Jadi bincang punya bincang, mereka ambil tahun hijrah atau permulaan hijrah Nabi. Sebab itulah hijrah ni mustahak. Dalam Quran 28 kali Allah Ta'ala sebut tentang hijrah dalam Quran. Dalam bentuk past tense ada 12 kali. Dalam bentuk future tense dan juga present tense ada 3 kali. Perintah untuk hijrah ada 6 kali. Dalam bentuk singular ada sekali. Dalam bentuk plural ada 4 kali. Hijrah makaniyah dan hijrah ma'nawiyah balance sama banyak saja. Surah An-Nisa ayat 100, surah Al-Hajj ayat 58, surah Al-Ankabut ayat 26, surah Muddathir ayat 5. Balance sama banyak. Cuma dalam persoalan kita pada pagi ini, hijrah di mana nak bermula? Saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, hijrah ini adalah perubahan. Dalam bahasa pengurusan kita panggil perubahan, sunnatullah. Perkara-perkara yang kita sama ada suka atau tidak, ianya berlaku. Tiap-tiap daripada kita ni sentiasa berubah tanpa kita sedar, sama ada kita suka ataupun tidak. Mana ada orang dalam kehidupan dia tidak berubah? Mustahil. Kita naik pangkat, kedudukan naik daripada satu kedudukan naik pergi, semuanya adalah hijrah. Sebab itu dalam bahasa moden kita panggil transform. Transform, dua perkataan. Trans maknanya melintas dari satu sisi ke satu sisi, kita across. Ataupun kita beyond, melampaui sesuatu. Itu maknanya trans. Form maknanya bentuk. Transform artinya kita nak mengubah. Kita nak mengalihkan rupa kita, bentuk kita, sifat kita, fungsi kita. Ini hijrah. Maka persoalan hijrah ini besar. Sebab itu Sayyidina Umar lebih bersetuju untuk mengambil hijrah berbanding peristiwa lain. Kerana manusia, kalau dia nak jadi orang berjaya, dia mesti mengubah sifat malas kepada rajin, daripada baik kepada yang lebih baik, dan begitulah seterusnya. Daripada gemuk menjadi kurus. Ini transform. Tetapi saudara-saudari sekalian, apakah hukum asas ataupun kriteria utama, syarat kalau kita nak melakukan perubahan? Apakah perkara paling pokok kalau kita nak melakukan transformasi?
Jawapannya kita mulakan daripada firman Allah, Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kamu sehingga kamu mengubah diri kamu sendiri, kata Allah. Surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Kalau kita nak kurus, kita kena usaha supaya kurus. Bukannya berdoa atas jadah tapi tidak exercise. Mimpi. Kalau kita nak berjaya dalam peperiksaan, kita punya usaha. Bangun malam, study, semayang malam dan begitulah seterusnya. Mesti usaha. Kalau kau tidak mengubah diri kau sendiri, Allah Ta'ala pun tak sudi untuk mengubah kau. Itulah seolah-olahnya. Sebab itulah ayat ini duduk dalam surah Ar-Ra'du. Apa makna Ar-Ra'du? Maknanya kilat, petir. Artinya satu dentuman. Pam! Ni musim-musim hujan. Pam! Supaya menjadi peringatan dan kejutan kepada manusia. Jangan malas. Jangan tidur. Impikan kejayaan, kecemerlangan tapi tidak melakukan sesuatu. Ar-Ra'du, kilat, petir. Sebab itu kata Albert Einstein, siapa orang gila, kata dia. Orang gila adalah orang yang inginkan perubahan, inginkan kejayaan pada masa depan, tetapi apa yang dilakukan, perbuatannya, ikhtiarnya tidak berbeza dengan apa yang dibuat pada hari semalam. We cannot solve our problems with the same thinking we use when we created them. Kita tak akan cipta kejayaan kalau kita tak berubah. Sebab itu ada satu kata-kata Arab, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik pada semalam, ini orang beruntung. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan lebih baik daripada hari Khamis. Ini tuan-tuan orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini hari Jumaat sama saja hari semalam hari Khamis, maka ini orang kena tipu. Kena tipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih teruk pada hari semalam, ini orang celaka. Kata ni syair. Ini orang yang terlaknat, mal'un. Sebab itu orang Islam khususnya, dia mesti setiap hari melakukan transformasi. Percayalah bahawa setiap kegagalan itu selalunya berpunca daripada dua sebab saja. Setiap kegagalan mesti berpunca daripada dua sebab. Pertama, orang yang hanya kerjanya berfikir tapi tak pernah buat apa-apa. Fikir saja. Mesyuarat, fikir apa nak buat. Ni dah bulan 8, mesyuarat tak habis lagi. Apa nak buat, apa rancangan, apa ni. Tapi tak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang bertindak tapi tak pernah berfikir. Buat tapi tak pernah fikir sama ada betul ataupun tidak tindakannya itu. Those who thought and never did, and those who did but never thought. Ini dua kelompok akan mengalami kegagalan. Sebab itu saudara-saudari sekalian, sesuai dengan perbincangan kita pada pagi ini, kalau kita nak bertanya tentang persoalan hijrah, di mana kita nak bermula, maka jawapannya adalah untuk seorang itu nak bermula, mulakanlah daripada mengubah sikap. Nilai yang menyumbang kepada hijrah dan transformasi adalah mengubah sikap, mengubah perangai, mengubah strategi, mengubah taktik, mengubah cara tindakan. Inilah hijrah. Bagaimana kita nak expect dapat kejayaan kalau tindakan, taktik, strategi kita ataupun perangai kita masih seperti yang dulu? Strategi kena diubah. Saya ambil sebagai contoh, kalau kita bercerita tentang musuh yang kita sedang hadapi sekarang ni, pandemik COVID-19 misalnya. Setelah hampir setahun 5 bulan, apakah resultnya? Kalau semakin baik, Alhamdulillah. Tapi kalau semakin buruk, sudah pastilah agama nak kita tukar strategi, tukar pendekatan, tukar taktikal, tukar perangai, tukar sikap. Di peringkat kementerian misalnya, mereka boleh menukar strategi. Misalnya, move away from daily monitoring of cases, stop counting cases, focus on medical outcomes. Cerita berapa kejayaan ni kita tengok sehari dua ni bagus, Alhamdulillah, diceritakan kejayaan-kejayaan. Berapa orang tahap 5 apa, tahap 4 apa. Jadi orang pun ada positive vibes yang boleh menyumbang kepada pemulihan dan menjauhkan kita daripada down dan sebagainya lagi. Focus on medical outcomes.
Apa kejayaan? Berapa orang yang telah divaksin misalnya? Alhamdulillah dah sampai 50, lebih pada separuh, 50% dah rakyat di Malaysia divaksinkan, dan dijangka pada bulan Oktober kita dapat imuniti kelompok 80% kurang lebih. Jadi ini yang ditukar. Ini kita ucap tahniah, bagus. Sudah-sudahlah daily monitoring kes, duk bilang kes sejak tahun lepas, tapi tetap tidak memberikan apa-apa. Niatnya bagus nak menakutkan, tetapi orang Malaysia ni bukan bangsa penakut, dia bangsa degil, bangsa melawat. Yang kita kata jangan, itulah dia nak buat. Kata jangan buang sampah sini, penuh sampah itu. Dia bangsa degil. Jadi tak boleh ubah strategi. Sebab itu kita melihat secara keseluruhan terdapat 2,913 kluster dah dilaporkan sejak daripada permulaan fasa kedua gelombang ketiga pada 28 Mac 2021 yang kita gelarkan Minggu Epidemiologi yang ke-13. Dan kita melihat masa itu daripada 1,500 lebih kluster, 53% ataupun lebih adalah kluster tempat kerja. Dan ada lebih kurang dalam 880 kluster, kurang-kurang dalam 30% adalah kluster community. Maka sudah pasti orang yang waras tukar strategi, mana yang banyak itu kita kurangkan, menutup mana yang perlu ditutup. Dan ini saya kira common sense mesti berubah. Kita melihat kes dah mencecah 22,000 misalnya. Kita tak nak seperti di negara-negara lain, kes BID, brought in dead, mana orang sakit, orang yang positif kuarantin di rumah sampai jadi gejala sakit, akhirnya mati di rumah, baru brought in dead, nak dibawa tu dah mati dah ke hospital. Tak nak. Kita tak nak sampai sistem kesihatan kita lumpuh. Kita tak nak sampai frontliner kita burn out. Ini antara strategi yang ditukar. Tahniah kita ucapkan. Itu juga mungkin untuk masa-masa yang mendatang, sudah sampai masanya kita mengikut langkah beberapa negara mengisytiharkan saja COVID-19 ini sebagai endemik, bukan lagi pandemik. Endemik maknanya you sakit pergi hospital makan ubat. You sakit satu office kena tutup 14 hari. Jadi tak jadi kerja kita. Just endemik, just like the other seasonal coronaviruses. Coronaviruses ni ada adik-beradik dia. HCoV-229E, HCoV OC43, HCoV HKU1, HCoV NL63. Tapi dalam banyak adik-beradik, dia je yang dapat pengiktirafan sebagai pandemik. Jadi yang lain tu dah jadi endemic. So always together cause an estimated 10 to 30% of common colds. Tapi ini bukan level kita lah yang nak menentukan. Ini orang-orang yang melihat kepada sains dan juga kajian. Tapi bukan satu benda yang mustahil. Benda ni orang perubatan dia pun faham bahawa sampai masanya kita nak dapatkan kosong kepada COVID ini macam mimpi sajalah. Macam mimpi saja. Kita kena hidup dengan dia sebagaimana kita hidup dengan denggi, dengan kencing tikus dan macam-macam penyakit yang lain. Ini perubahan. Kita sebutkan perubahan. Itu juga dalam menghadapi masalah sekarang ini. Kita sebagai rakyat, orang ramai misalnya, golongan yang tak nak vaksin, pro-choice, silakan, your body, your choice. Itu dalam perlembagaan kita adalah, kita punya hak masing-masing sebagai rakyat. Tetapi kita punya kebebasan terhad dengan kebebasan orang lain juga. Kebebasan kita dihadkan oleh kebebasan orang lain. Sebab itu huriyatul fardi mahdun bi huriyatul ghairi. Kebebasan kita dihadkan oleh kebebasan orang lain. Tidak, no such thing kebebasan mutlak, tidak ada. You nak pasang radio kuat-kuat di rumah, itu kebebasan mutlak, you punya pasal lah. Tetapi you ganggu jiran sebelah, itu mengganggu hak orang lain pula. Hak orang lain untuk nak tenang, nak relax balik rumah, tidak ada yang bising-bising. Tapi kita yang sentar radio kuat-kuat akan kata ini hak saya. Sama juga you tak nak cocok, pro-choice, itu memang hak you. Tapi bagaimana dengan orang lain yang memang mereka ni orang yang berisiko untuk dapat penyakit dan bagai-bagai lagi. Kita tak kata you ni bawa penyakit, tetapi silent carrier itu tak dapat kita nafikan. Cocok sajalah, get your jab, niat je lah pergi ke Mekah. Sekarang ni nak pergi ke Mekah mesti mau cocok. Saya dipahamkan nak naik kapal terbang pun sekarang ni mesti ada 2 dos, 2 dah. Jadi kita niat begitu sajalah. Sebenarnya yang dah cocok pun janganlah pula mentang-mentang dah cocok kami kulu-kilik. Amalkan cara hidup yang selamat, bukan sekadar sihat, yang selamat. Pemakanan kita elok, amalkan habatus sauda, makan macam-macam lah orang kata, sup ketam, makan cengkeh, ivermectin, cuka lah, daun semambu, pine needle tea lah, lemon, limau kasturi, kunyit hitam, lada hitam, air kelapa, bunga lawang, macam-macam. Buat apa saja
kita kena ubah kalau kita nak mencipta kejayaan. Begitu juga kita sebagai masyarakat, mari kita ubah dari segi strategi nak memberi bantuan misalnya. Sekarang ni ramai orang susah. Tuan-tuan kita yang bekerja ada gaji ni, Alhamdulillah. Walaupun pakai gelamping 14 hari duduk rumah, kena POS, POI, HSO dan macam-macam, gaji kita masih jalan. 18 hari bulan, 19 hari bulan cucuk duit masih ada dari ATM machine. Tapi ada orang yang memang putus rezeki betul. Mereka kibar bendera pun, bendera tu pun dah hancur lah. Dah lama sangat kibarnya. Jadi kita bantu. Tapi bantu bukanlah bantu asal bantu. Tidak. Ada strategi bantuan. Peringkat awal pandemik, kita bantu frontliner. Berikan pada mereka PPE, Personal Protective Equipment. Kita berikan apron dan berbagai lagi. Kemudian kita tukar strategi hijrah. Kita lebih kepada bantu orang yang memerlukan. Bantuan bakul makanan. Food bank, bakul makanan, dompet peduli umat, kotak rezeki, gerobok rezeki, infak dapur rumah, dapur it'am, santunan du'afa dan macam-macam lah nama-nama yang kita gunakan. Tapi sekarang adakah masih lagi nak beri food bank? Boleh. Tetapi yang lebih memerlukan adalah orang nak menguruskan jenazah COVID yang agak tinggi. Itu kita melepas sekian diri daripada membincangkan kenapa ianya mahal. Tetapi mari kita sama kita kumpul dana, kumpul bantuan, wujudkan tabung pengurusan jenazah COVID-19. Diuruskan oleh pihak masjid, disalurkan kepada pejabat agama Islam daerah supaya mereka boleh salurkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri untuk membantu top upkan mana-mana keluarga yang kehilangan waris mereka disebabkan COVID ini. Sebab pengurusan jenazah untuk COVID tak dapat kita nafikan ianya adalah agak tinggi. Sebab kita bukan, ada orang dia kata kenapa tak boleh free je, kenapa kan bedak tayamum tu baru RM10. Janganlah kira begitu. Kalau nak kira modal, beli lukisan pun patut tak payah mahal-mahal. Encik lukis painter yang paling mahal, conteng-conteng, harga RM10,000. Alah, berus baru berapa, cat baru berapa. Letih lah kira begitu. Letih. Kita kira risiko dia nak memandikan. Bayangkan kita baru jadi CC1 saja kepada orang di pejabat kita, berapa lama kita kena tahan? Berapa lama? 14 hari. Pergi cek apa semua. Bayang ini menguruskan memang jenazah yang memang COVID betul. Sebab itu risikonya ada. Tak semua orang boleh buat. Jadi kita berbagi rasa. Caranya adalah kita sama-sama wujudkan tabung pengurusan jenazah COVID, salurkan. Orang lain tak buat, kita buat dulu. Ini namanya hijrah. Sebab itu saudara-saudari sekalian, hijrah is all about perubahan sikap. Jangan jadi orang buruk perangai, hati busuk bagaikan bangkai, halal diambil, haram dipakai, aib menimpa, malu terbarai. Perangai elok tidak tercela, akhlak dijaga, maruah dibela, agama dijunjung atas kepala. Seimbangkanlah antara iman dengan takwa, antara ilmu dengan amal, antara lahir dengan batin, antara kerja dengan lidah. Ada orang kerja rajin, lidah macam pisau parang, bising, bomba, tak guna. Kena ada keseimbangan. Sebab itu, kalau kita nak bincang apa syarat paling utama untuk berubah, mesti perubahan sikap. Dan perubahan sikap ini dilandaskan kepada konsep 3M. Apa makna konsep 3M? Pertama, mulakanlah daripada diri kita sendiri. Ini yang pertama. Mulakan daripada diri kita. Ada orang bila cerita soal hijrah, dia nak ubah benda yang besar-besar. Tak payah. Mulakan daripada diri kita sendiri. Bicara introspeksi ke dalam. Proses memuhasabahkan diri sendiri. Kita kadang-kadang sibuk mencari-cari kesalahan, keaiban orang lain. Hingga kan kita lupa atau sengaja melupakan kesalahan diri kita sendiri. Kita sibuk nak menyelesaikan masalah ummah, tapi kita sendiri bangun kat tengah hari. Macam mana nak mencipta kejayaan? Mulakan daripada diri kita sendiri. Yang kedua, mulakanlah daripada benda yang kecil-kecil. Ada orang dia suka mengimpikan perubahan yang drastik, perubahan yang besar. Dia kalau boleh nak ubah Palestin, dia nak ubah biar orang Israel ni tak kianat. Besar sangat dia punya cita-cita nak melakukan transformasi itu. Bukan tak boleh, boleh, tapi mulakan daripada yang kecil-kecil dulu. Kalau yang kecil pun tak boleh dibuat, bagaimana nak buat yang paling besar? Apa contoh benda kecil bagi kita tapi besar dari segi agama? Senyum. Kecil bagi kita
Sebab itu Nabi pesan, kau jangan underestimate amalan walaupun kau senyum pada orang. Maknanya underestimate. Belajar senyum, belajar sopan santun, belajar untuk lemah lembut, belajar untuk sabar, belajar untuk bermanis muka, benda yang kecil-kecil. Sebelum kita nak cerita bagaimana nak menyelesaikan masalah rumah di Palestin, macam mana nak bantu orang-orang Islam di Afghanistan, macam mana kita nak selesai, besar sangat dia punya nak mengubah, nak transform itu. Tidak salah, selesaikan dulu yang kecil-kecil. Selesaikan dulu yang kecil-kecil. Nak bagi bantuan sampai keluar negara, pergilah. Pastikan jiran kita tak ada yang gantung bendera putih kiri kanan kita. Pastikan tak ada anak beranak kita yang susah. Ini tidak jauh sangat nak pergi tu. Kemudian ada orang dia mengatakan, habis takkan kita tak boleh nak terus mengubah benda yang besar. Sebagai contoh, ada setengah orang kecenderungan dia adalah kalau kita nak buat perubahan, kita kena jadi Perdana Menteri, kita kena jadi menteri, kita kena pegang kekuasaan, kena jadi raja, kena jadi ahli politik. Ini jawapannya tidak. Perubahan walaupun daripada kecil boleh memberi kesan kepada perubahan yang besar. Kalau seluruh rakyat buat perubahan, adakah orang di atas takkan berubah? Automatik berubah. Tapi perubahan itu mesti daripada bawah. Saudara-saudari sekalian, kita muslimat di Malaysia mula bertuduh bukan pada atas, semua mula pada bawah. Kita lepas pada revolusi Iran tahun 80, zaman itu, sebelum daripada itu masih hijab ni benda yang sehingga kalau orang pakai hijab ni orang wali lah, orang panggil, orang dakwah dia panggil zaman itu. Sekolah agama pun tak sempurna pemakaiannya. Tapi adakah pemakaian kita lihat sekarang ni datangnya daripada atas? Tak, daripada bawah. Rakyat, orang ramai mula memakai, maka benda tu berjangkit sampai ke peringkat istana. Sebab itu perubahan tak mesti daripada yang besar, daripada yang bawah. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Kucing dan tikus adalah simbol antara status yang berbeza. Bangsawan dengan orang yang marhain. Maknanya kucing ni ialah oyin. Selalu masuk dalam Facebook, orang ambil gambar, buat akaun. Ada orang buat tikus punya akaun. Tak ada. Tikus ni tak ada nilai. Tak ada nilai. Tetapi disebabkan tikus ni dah balik pergi haji, ni orang tua punya sindiran. Tikus pergi Mekah, kucing yang belum pergi Mekah ni pun, walaupun dia ni tak semayang sangat, dia terpaksa jadi alim kucing. Itu istilah alim kucing. Terpaksalah juga jadi alim disebabkan tikus yang lebih rendah statusnya ni tadi dah balik daripada Mekah pergi haji. Dan ini boleh kita lakukan. Tidak mesti. Dan saya tidak kata apa yang kita lakukan nak memegang kuasa itu salah. Tidak. Tapi bukan itu segala-galanya. Dan prinsip ataupun syarat perubahan konsep yang ketiga, hendaklah kita mulakan daripada sekarang. Sekarang. Jangan berubah esok, lusa, lepas main Jumaat kan kedah. Sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Sekarang tu pun lambat. 3 suku kata sekarang. No, kita tukar. Kita hendaklah berubah now. Now tu satu perkataan saja. Now. Mesti berubah sekarang. Kita nak jauhkan musuh yang kita tak nampak pandemik ini. Ubah sekarang. Ubah perangai. Jaga kesihatan. Jaga kebersihan. Ubah sekarang. Mana yang belum dapatkan vaksin, pergi dapatkan vaksin. Ubah sekarang. Saudara-saudari sekalian, cuma cabaran kita dalam nak melakukan perubahan ini sudah pasti cabaran yang menanti kita begitu luar biasa sekali. Pertama sekali yang kita nak hadapi dalam nak berubah ini, pertama sekali adalah mulut orang. Ini nombor satu, mulut orang. Orang memang kalau nak tengok kita nak berubah ini, dia jarang yang berikan kata-kata semangat. Kalau ada pun, dia hanya sekadar nak bagi lip service sajalah. Ambil hati saja. Sebab itu kalau kita tengok di perlumbaan Formula 1, perlumbaan motor ataupun kereta, di Sepang dulu kerap diadakan, ramai di kalangan penonton, walaupun ada tiket grandstand, mereka lebih suka duduk di corner Rothman, di kawasan corner. Kenapa ramai orang sibuk nak duduk di kawasan corner? Sebab dalam satu perlumbaan Formula 1, ramai yang datang itu sebab nak tengok aksiden. Dia nak tengok aksiden. Dia nak tengok macam mana kereta tu aksiden bila dekat corner tu sampai terbabas atas tepi jalan. Dia orang suka tengok benda gitu. Bukan nak menengok kejayaan sangat. Dan dia tak peduli pun kalau dia berjaya ataupun tidak. Schumacher menang, apa yang dia dapat, apa tak ada apa dia dapat pun. Tapi dia nak menengok benda-benda itu. Maka dalam kehidupan,
Ramai orang bukan nak tengok kita berjaya sangat. Dia nak tengok kita jahanam saja. Dia nak tengok kita gagal. Dan itu yang lebih menyukakan dia. Sebab itu kalau nak ikutkan kepada mulut orang, netizen, bawang rangers, haters, orang-orang yang toksik, kita tak akan berubah sampai bila-bila. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kalau kita merasakan apa yang kita nak buat itu benda bagus, teruskanlah. Kalau apa yang kita nak buat kebaikan itu benda yang beri manfaat kepada agama, bangsa dan tanah air, tidak mengenepikan ibu bapa, keluarga, orang terdekat kita, jalan sajalah. Dan perubahan itu tidak memberi mudarat pada kita, bahkan memberi kebaikan pula pada kita. Peduli apa dengan orang? Contoh, mungkin ada saudara-saudari memasuki tahun 1443, memasuki dan dekat bulan 9 tahun 2021 ini, berazam nak kurus misalnya. Maklumlah, banyak PKP duduk di rumah, leher pun dah melekat sampai ke dada, dah semua dah gemuk-gemuk semua. Jadi kita pun niat nak jadi kurus sikit. Kita pun baru nak kurus, kita pun berlari sikit. Yalah, bila dah pusing 1 round 1 kilometer, ambil gambar misalnya, berpeluh. Kita kongsikan dengan kawan-kawan, hari ni berjaya berapa gini, berapa gini. Adakah semua orang suka? Tak semua orang suka. Yang suka pura-pura pun ramai juga. Oh, hebat, hebat. Hebat apa? Dia banyak bantai, banyak nak mengata saja. Yang kata, kadang kita tunjuk, kita pergi ke masjid, Alhamdulillah hari ni semain Jumaat, dah tak perlu booking ni. Adakah semua orang akan memberi pujian? Jangan expect lah, orang kutuk lagi ramai. Ibadat ni tak payahlah tunjuk-tunjuk, kata dia, kita dengan Tuhan sudah. Sebab itu, kalau kita nak layan mulut orang, kita tak akan berubah sampai bila-bila. Semua kita buat, tak ada yang kena. Tak kena langsung. Sebab itu saya sering bawa contoh kisah penjual ikan. Ada satu orang penjual ikan, dia buka gerai, buka booth, jual ikan. Dia buat signage, buat signboard kecil, taruh di depan kaunter dia. Dia tulis di situ, di sini jual ikan segar. Okey, apa masalahnya? Tetapi orang yang toksik, bawang rangers, haters, kaki komen ini, bila dia pergi kat gerai, dia tengok, kenapa pakcik tua tulis perkataan, di sini jual ikan segar? What for? Kenapa kena ada perkataan di sini? Pakcik kan memang duduk di sini, bukan duduk di sana. So tak perlulah ada perkataan di sini. Faham? Jadi pakcik ni, ya tak ya juga. Tukar signboard lain. Tulis, jual ikan segar. Letak di kaunter. Tiba datang orang, bawang rangers, haters, toxic netizen dan macam-macam kita istilahkan ni. Dia tegur lagi. Pakcik, kenapa tulis jual ikan segar? Semua orang tahu pakcik jual ikan segar, bukan jual ikan busuk. Tulis buat apa? Memang mana ada orang jual ikan tak segar? Ya tak ya juga. Pakcik ni jenis melayan pada netizen. Delete posting bagi contoh lah. Tukar signboard lain, tulis jual ikan saja. Lepas edit, letak lagi di kaunter. Datang lagi geng-geng bawang rangers ini, tegur, kritik. Pakcik, kenapa tulis jual ikan? Semua orang tahu ikan ni untuk jual, bukan untuk pameran. Pakcik bukan nak bagi sedekah, memang jual. Tulis buat apa jual? Orang tahulah. Ya tak ya juga. Edit lagi posting. Akhirnya tinggal perkataan ikan saja. Bila dah tulis ikan, ingatkan selesai. Datang lagi tukang komen, kata, cik buat apa tulis ikan? Kami tahulah cik jual ikan, bukan jual daging, bukan jual ayam, bukan jual sayur. Akhirnya pakcik ni berhenti sajalah berniaga. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kalau kita nak layan mulut orang, zaman-zaman internet ni pula, tak terlayan dik kita. Yang penting tak payah menyerah kalah lah. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah diubah lagi. Usah ikut cakap orang. Kepada saudara-saudari yang mulut ni macam pisau parang ini, kepada yang jari tak ada insurans ni, kita nak nasihatkan. Tolong jauhi budaya 3G. Ghibah, gunjingan, gosip. Sebabnya sesiapa pun yang bergosip kepadamu, pasti dia akan bergosip tentang dirimu. Orang yang suka bergosip, cerita hal orang, suka kritik tanpa sebab, ini tidak ada harga dalam masyarakat. Dalam sebuah negara, kita tak perlukan kepada orang bermental sebegini. Sebab great people talk about ideas. Average people talk about things. But small people talk about other people. Dalam negara kita, orang hebat bercerita tentang idea. Orang biasa-biasa cerita tentang benda, tentang COD,
tentang nak order itu, nak makan ini, cerita barang, kereta, memancing, bawa basikal, itu average people. Tapi orang yang small people, mereka hanya bercakap tentang orang lain saja. Kadang kita fikir secara jujur, ya, kalau kita nak bercerita tentang bawang Rangers, orang yang kerja mengutuk, mengkritik, mempertikaikan setiap kebaikan atau perubahan yang kita nak lakukan, kenapa jadi begini? Apa sebab? Saya berpandangan kebanyakan yang berani komen apa saja dalam laman sosial, kadang dalam Facebook kita, bukan Facebook umum, kebanyakannya adalah fake account, kebanyakannya. Dan mereka ini juga boleh kurang ajar begitu sebab jarak mereka selamat. Kalau bayang dia cakap tu depan muka kita, apa jadi? Sebab itu kata Mike Tyson, social media has made too many of you comfortable with disrespecting people and not getting punched in the mouth for it. Kata Mike Tyson, media sosial ni sekarang jadi semakin naik tocang, naik kepala sebab orang yang bagi komen tidak duduk depan muka kita. Kalau dia bercakap begitu depan kita, tahulah dia merasa apa rasanya penampar. Apa rasa penampar, apa rasa penerajang. Kenapa dia selamat? Sebab jarak dia jauh. Jarak dia jauh. Bukan tak boleh mengutuk, bukan tak boleh menasihat, cara kena ada. Sebab itu saya melihat majoriti daripada orang yang nak menjatuhkan kita dalam media sosial ni, majoritinya orang internet ni orang muda. Majoriti anak-anak muda. The most active demographic on social media antara umur 18 sampai 24 tahun. Dan 90% manusia yang berusia antara 18 sampai 29 tahun memang dia berkemah di social media ini. Secara personally, professionally and academically involved. Siang malam, pagi petang. Yang kedua, majoriti daripada orang yang suka kritik, bagi pendapat yang tak apa-apa ni, majoritinya adalah para penagih, bukan penagih dadah, penagih social currency. Mereka ketagih nak dapat dia, social media ni dia ada mata wang dia, dia ada duit dia ada nilai dia. Apakah social currency? Likes, comment, share, follow. 4 perkara ni adalah iman kepada orang yang gila kepada nak ngomen-ngomen orang. Dengan mereka berjaya komen kepada kita, dia akan dapat likes, dia dapat komen, orang akan share dia, orang akan follow dia. Bagi dia itu satu kekayaan. Dan dia tak tahu itu dia dah jadi penagih social currency. Misalnya Masjid Pekalan Udara Subang, kita ada page, kita beritahu kita akan mengadakan semayang gini. Akan adalah orang yang komen macam-macam, yang bukan semuanya jemaah kita, yang tak pernah datang ke masjid kita, tetapi menilai kita, oh ni semayang jarak ni semua Yahudi. Budak ni kalau duduk depan aku ni merasa penampar, tapi dia duduk jauh, cuba datang dekat. Baik tu tuan-tuan, kalau dapat orang jenis netizen ni, jangan block, jangan ban, jangan apa-apa dia. Minta dia titipkan nombor telefon, PM pada kita, beritahu nak jumpa di mana, kita pergi jumpa. Kita sekolahkan dia, kita borak pada dia, kita terangkan kepada dia. Itu je caranya. Jangan ban, dia akan rasa dia hebat. Jangan. Ini orang, kita nak buat perubahan, tapi tak pernah nak memberikan kepada kita semangat. Tak pernah nak beri kepada kita perangsang, tetapi nak menjatuhkan kita. Masjid dah buka, salah. Bila dah buka, dia pertikaikan jaraknya, softnya jarak. Engkau nak benda sebenarnya atas muka bumi ni. Bila cek lah, bukan jemaah kita pun duduk kat mana tak tahu, duduk kita tak tahu. Pulau mana duduk kita tak tahu. Kalau jemaah regular kita tak begitu cara perangai. Ni contoh sajalah. Jadi, orang yang ketagih kepada social currency ni, kita tak boleh nak buat apa-apa. Para penagih social currency ni akan berkemah dalam posting kita, melerit-lerit. Sebab komen mereka akan orang beri like. Dan kadang-kadang ada orang screenshot, sebarkan pula dalam WhatsApp. Dan ni, dia suka lah. Budak-budak, justru kita, saudara-saudari yang dah berumur, kalau nak layan semua penagih-penagih ni, full-blown mental health issue kita. Banyak kerja lain kita nak buat. Dan barang perlu diingat, 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Dia malukan kita. Berapa banyak? Dia boleh korek segala mak bapak kita punya kawan, adik-beradik kita, kucing kita pun akan dilibatkan. Ni puak-puak ini. Belum masuk lagi atau belum campur dengan masalah micro moments become macro problems.
Ingat, micro moments become macro problems. Apa maknanya? Kita makan durian dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ni memang kita daripada tahun lepas dah dengan dia pun. Dia pun dah 2 dah, kita pun dah 2 dos. Tak ada apa pun. Makan durian. Member ambil gambar. Share. Benda tu jadi viral di seluruh negara. Akhirnya benda yang asalnya micro moment saja antara kita dengan personal kita, tapi jadi makro problem, jadi masalah negara. Satu Malaysia kecam kita berjemaah. Bayangkanlah. Contoh di Pekalian Udara Subang lah, buat majlis penyerahan apa kita nak, contohlah penyerahan naik pangkat ke ataupun kita maklumkan ada transformasi baru dalam pengurusan pentadbiran guna online bla bla bla. Habis majlis adalah minum sikit. Minum kita bertiga saja. Nak minum buka lemah, minum sikit. Contoh. Ada tak mana punya kedai lu ambil gambar. Hari ni selesai, dia post. Satu negara bantai kita berjemaah. Bayangkanlah, micro moments sudah menjadi satu masalah sekarang bila dia jadi makro problem sekarang. Dan inilah kejamnya dunia internet ini. Sebab itu, saudara-saudari sekalian, kalau nak jadi orang hebat, kita kena ada semangat yang tinggi, minda yang kuat, mental yang kuat. Sebab itu kalau balik kepada sejarah hijrah bukannya cerita jalan-jalan cari makan. Hijrah bukannya cerita orang yang melakukan hijrah ni semua orang lembik-lembik semua. Tak. Orang yang melakukan hijrah semua mentalnya kuat-kuat semua. Sebab itulah Nabi, saya sebut di awal tadi, kenapa dia kena mengelirukan musuh dia ketika perjalanan dia nak ke Madinah. Sebab Nabi tahu perjalanan dia nak ke Madinah ini banyak SJR, sekatan jalan raya. Nabi tidak ada kebenaran rentas daerah, tidak ada kebenaran rentas negeri. Zaman itu kalau Nabi nak dengar cakap netizen, nak dengar cakap orang, Nabi tak pergi hijrah. Orang ni kata, bahaya ni, tak boleh kita bahaya ni. Buat kita boleh, bahaya. Bahaya, boleh. Kalau semua orang duk bantai, kata tak boleh, negatif. Ingat Nabi tak hijrah pun. Dan kita tak nafi bahaya itu ada. Tapi untuk jadi orang hebat, dia kena ada semangat tinggi, minda yang kuat dan strategi yang betul. Tuan-tuan sekalian, Nabi ketika nak meninggalkan rumah dia telah dikepung ketika itu. Dikepung oleh 50 orang pemuda lengkap berkuda, kavaleri. Dah siap bersenjata, 50 pemuda. Bayangkanlah Nabi nak keluar, ada orang dah tunggu dia, 50 orang. Tapi Allah memberikan wahyu pada Nabi buatkan amalan tentu. Nabi membaca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni ayat daripada surah Yasin. Tuan-tuan selalu amalkan ayat ni kalau nak lalu benda blok JPJ bagi contoh. Nabi baca benda ini dan Nabi keluar tanpa disedari. Tapi bagaimanakah esoknya Nabi ketika dia berjaya dah keluar pada waktu malamnya ataupun hampir pagi? Tapi macam manakah Nabi boleh ditangkap juga di kawasan Bani Mudlaj oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum? Macam mana Nabi dah keluar masih boleh ditahan lagi? Sebab itu yang kita katakan, perjalanan hijrah bukan perjalanan mudah. Selain daripada ada pasukan keselamatan yang buat sekatan jalan raya di sepadan dan bagai-bagai, Nabi juga terpaksa berhadapan dengan orang-orang Arab yang masa itu begitu pakar dalam ilmu menjejak lokasi kita. Di kalangan orang Arab, mereka ada satu ilmu dipanggil Al-Jazibiyah. Jazibiyah ni ilmu mengenal aroma. Mereka boleh kesan tapak kaki kita dengan bau saja. Sebab itu ilmu jejak tracker ni, jejak track ini satu ilmu yang sangat berguna dalam combat, dalam peperangan. Sebab itu semua SOF di dunia biasanya dia akan ada unit untuk nak combat tracker ini, Army Combat Trackers. Hatta di Singapura, walaupun mereka tak adalah, mereka lebih perang dalam bentuk moden, tapi mereka kena ada juga Army Combat Trackers ini, judging from the batch vegetation, rations left over, mud, soil displacement. Dia tengok tu dia tahu berapa musuh dah lalu. Macam kalau kita ada PGA misalnya. PGA sebagai pasukan paramilitary dalam PDRM. Kita ada Senoi Prague 3rd Battalion, 18 Battalion di Perak. Mereka ni semua adalah orang yang boleh mengesan jejak. Orang Arab dulu, majoriti ada ilmu ini. Kita sendiri ada ilmu jazibiyah ini, ilmu mengesan aroma. Tetapi kita tak apply untuk combat. Kita apply untuk
menterdarah, mencekik, makan itu sajalah. Maknanya bau kari kita tahu, ni kari babas, kari adabi, Mak Siti kita tahu. Ada orang pakar betul. Dia tak, oh ni ada Ajinomoto. Ada Ajinomoto pun dia tahu. Punyalah hidung dia terror. Ada orang dia bau kuah saja, tak ada isi. Dia tahu ni kari ayam ke kari kambing. Itu adalah ilmu jazibiyah, tapi tak di-applykan untuk combat. Jadi orang Arab dulu, bayangkan Abu Jahal, bila dia dipanggil ke rumah Nabi, Nabi dah keluar. Pemuda 50 orang dapati Nabi dah keluar, panggil Abu Jahal. Abu Jahal dia pakar jazibiyah. Bayangkan tuan-tuan, di sekeliling rumah Nabi, 50 orang pemuda berkuda. Kaki manusia ada 100 tapak, kaki kuda ada 200 tapak. Maknanya ada 300 tapak kaki sekeliling rumah Nabi. Tapi Abu Jahal masih boleh kenal mana satu tapak kaki Nabi. Dalam banyak-banyak tu. Terror betul. Dia boleh cari. Walaupun tapak kaki ada 300. Ini kepakaran dia. Dia still kenal tapak kaki Muhammad. Dan selepas dia pastikan Nabi Muhammad berjalan ke mana, dia pun tengok ke arah bintang Syi'ra. Bintang ni dia terus menghala ke utara. Kata dia, aku yakin Muhammad akan ikut arah bintang ini. Dan ternyata betul. Maklumat terus disampaikan kepada Surakah bin Malik bin Ju'shum. Ini dalam hadis Bukhari. Ketika Nabi dan juga Abu Bakar sampai kawasan Bani Mudlaj, ditahan. Surakah ketika itu bila nampak dia kejar dengan kuda. Tapi bila dia kejar, dia jatuh. Dia kejar, dia jatuh. Padahal dia seorang horseman yang begitu hebat sekali. Dia memang kuda ni sebahagian daripada kehidupan dia. Tetapi ketika itulah dia terfikir. Kata Surakah dalam hadis Bukhari, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu minal habsi anhum an sayadhharu amru Rasulillah. Aku masa jatuh bangun naik kuda tu, aku dah terdetik dalam hati. Orang ini, iaitu Muhammad, yang aku nak pergi tangkap ini bukan orang sebarang. Ini orang ada pakaian, ada isi. Sebab dia sendiri orang hebat dari segi bawa kuda apa semua. Tapi boleh jatuh bangun, something wrong. Ini orang bukan calon-calon orang punya ada isi. Tapi disebabkan Surakah bin Malik dah menjadi tanggungjawab dia untuk buat penahanan, dia pun tahan sajalah. Dia pun tahan. Tapi Nabi SAW, dia, ialah kita tahu ceritanya, dia telah berjaya meyakinkan Surakah bin Malik bahawa apa yang dibuat ni tidak akan mengganggu orang lain, dan akhirnya dia dilepaskan oleh Surakah bin Malik. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, ayuh kita berubah. Jangan jadi manusia usang, orang ke muka dia ke belakang, hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang, pergantian musim tidak dia timbang, hati sempit, akal tak berkembang. Marilah kita jadi manusia bijaksana, memegang tali, memegang timba, memiliki ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Sebab itu mari kita berubah dengan mulakan daripada diri kita sendiri. Ada satu kitab, saya ingat tak sempat nak terangkan semua. Kitab Al-Himmatul Aliyah, Mu'awwiqatuha wa Muqawwimatuha. Kitab tentang mental juara. Ada 50 faktor yang mendukung mentaliti seorang Muslim yang ada mental juara. Ini kitab karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad. Kata dia, prinsip paling asas untuk seseorang itu berubah menjadi orang yang berjaya, al-mudawamah wal istiqamah. Ini tak ada pilihan. Dia mesti konsisten dan teguh pendirian. Pedulikan orang lain. Teguh pendirian. Konsisten. Apa nak jadi-jadilah. Sebab itu konsisten. Istiqamah ini benda susah. Mana ada orang kata istiqamah tak susah? Susah. Kita dulu kerap pergi masjid bulan Ramadan contoh. Masuk Syawal boleh pergi masjid lagi. Istiqamah susah. Istiqamah yang senang, istirahat itu senang. Istiqamah susah. Sebab itu Ibn Abbas bercerita satu-satunya ayat Quran yang menyebabkan rambut Nabi beruban adalah ayat istiqamah. Ma nuzzila ala Rasulillah ayatan hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayati alih. Walidzaka qala li ashabi hina qalu laqad asra'a ilayka syai' faqala syayyabatni Hud wa akhwatuha. Kata Ibn Abbas, tidak ada ayat yang lebih menjadikan Nabi putih rambutnya melebihi daripada surah Hud. Sampai sahabat bertanya, kenapa putih rambut ya Rasul? Ini surah Hud, jadikan aku beruban, kata Nabi. Apa ayat itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah kamu wahai Muhammad, sebagaimana telah istiqamah orang-orang yang sebelum daripada kamu. Dan aku benci pada orang yang melampaui batas
dan aku melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Ayolah tuan-tuan sekalian, kita nak berubah ini, mesti istiqamah, mesti mau semangat. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidup kan susah. Hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah sekalian. Hidup di dunia ini jangan tak ada semangat. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja tak akan menyudah. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari, bila semangat sudah lari daripada hidup, eloklah mati. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah terhakis. Namun bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Sebab itu, ayo, jadilah orang berpendirian teguh. Duduk tegaknya amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah, berani. Taat sumpah, peganglah kepada janji. Ini sifat orang yang boleh mencipta perubahan. Ini dia sifat-sifat orang yang boleh mencipta perubahan. Ayolah kita semua, buatlah sehabis baik, buatlah sehabis daya, bantulah Islam dengan gigih, tahan bersakit, mahu berpedih, iman kuat, pantang beralih, pikullah beban, tahan ditindih, kita berkorban, hati pun bersih. Bantulah Islam dengan hati yang tabah, tahan bersakit maupun bersusah, bekerjalah keras berkering basah, menjalankan dakwah tidak berbantah. Kita nak jadi orang hebat, kena tahan berhujan mau berpanas, tahan bersusah berpenat lelah, tahan berlenjin tak kering kain, tahan berteruk sepepak teluk. Ayo kita bantu bangunkan agama, dada beriman, akal sempurna, janji diikat, sumpah dijaga, jalankan kerja, hati pun rela, memikul beban bermanis muka, agama dibina, negara dipelihara, bekerjalah keras sehabis daya. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Terima kasih kepada Brigadier General Omar bin Haji Dawami TUDM Nazir Masjid Pangkalan Udara Subang, dan juga Yang Berusaha Major Abdul Malik bin Kamaruddin Al-Hafiz selaku Pegawai Agama Kanan di Pangkalan Udara Subang yang sudi mengaturkan program pada pagi ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala usaha-usaha kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha dengan ketentuanmu, jadikanlah kami sabar dalam menerima segala ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.